السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-100 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Yang bermaksud, adakah yang demikian itu tersembunyi dan tidak jelas kepada orang-orang yang mewarisi negeri itu sesudah penduduknya hilang lenyap kerana ditimpa bencana, bahawa kalau kami kehendaki, tentulah kami akan menimpakan mereka pula dengan azab disebabkan dosa-dosa mereka, dan kami meteraikan di atas hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar, iaitu tidak dapat mendengar nasihat-nasihat pengajaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita suatu persoalan yang mendatangkan pemikiran kepada kita tentang apakah yang berlaku kepada manusia, kepada insan yang hidup selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kaum ataupun negeri yang ditimpakan bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat daripada keingkaran mereka. Kalimah awalam yahdi, dan tidakkah orang-orang itu mendapat sesuatu yang jelas ataupun tidakkah jelas kepada mereka. Siapakah mereka? Alladzi lilladzina yarithuna al-ard, orang-orang yang hidup di muka bumi, yang Allah Ta'ala wariskan bumi itu kepada mereka setelah Allah musnahkan penduduk-penduduk negeri yang ditimpakan bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahawa sesungguhnya kami, kata Allah, di dalam kekuasaan kami untuk kami turunkan kepada mereka azab disebabkan dosa-dosa mereka, seperti mana kami pernah menurunkannya kepada mereka, iaitu orang-orang yang sebelum mereka dalam kalangan mereka yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang dimaksudkan yang mewarisi bumi setelah penduduknya, iaitu alladzina yarithul arda min ba'di ahliha, yang merujuk kepada penduduk Mekah dan sekitarnya yang diutuskan kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu untuk mengajak mereka kepada hidayah Allah. Terdapat juga pandangan mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ayat ini ataupun dengan mereka yang mewarisi bumi itu ialah al-ahya, orang-orang yang hidup fi kulli zamanin wa makan, pada setiap masa dan tempat, yang menggantikan generasi sebelum mereka dalam kalangan umat manusia. Wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un, dan kami meterai di atas hati-hati mereka, dan kami kunci hati-hati mereka disebabkan mereka sendiri yang memilih kekufuran berbanding keimanan. Maka dengan itu mereka tidak akan dapat mendengar sebarang petunjuk maupun nasihat. Mereka tidak akan dapat untuk memahami, tidak dapat untuk bertadabbur, apatah lagi untuk mengambil pengajaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya, kita akan melihat betapa
ia penuh dengan amaran, dengan ancaman kepada manusia dengan pelbagai uslub agar manusia bersikap awas tentang kelalaian ataupun al-ghaflah, kelalaian daripada nasihat dan pengajaran. Sekaligus ayat-ayat tersebut juga menggesa mereka supaya menghilangkan atau menjauhi sikap ataupun sifat tertentu seperti merasa aman dengan merasa aman daripada azab Allah dan menghilangkan diri mereka daripada kehendak nafsu syahwat yang melampau dan keinginan kepada keseronokan yang palsu semata-mata. Cuma persoalannya, adakah ini menunjukkan bahawa Al-Quran mahukan manusia supaya sentiasa hidup dalam keadaan bimbang, sentiasa risau akan kemusnahan dan kehancuran yang akan datang menjemput mereka ataupun yang akan datang menimpa mereka pada bila-bila masa sama ada malam maupun siang? Jawapannya tidak. Bukanlah bermaksud Al-Quran inginkan manusia sentiasa berada dalam keadaan demikian. Kerana kebimbangan yang berterusan itu, apatah lagi kebimbangan terhadap masa hadapan yang berterusan itu akan melumpuhkan kekuatan manusia yang barangkali atau boleh sahaja membawa mereka kepada rasa kecewa ataupun berputus asa untuk melakukan sebarang pekerjaan, apatah lagi untuk melakukan perkara-perkara yang boleh memajukan kehidupan mereka. Akan tetapi yang dimahukan oleh Al-Quran daripada manusia agar sentiasa mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah, sama ada daripada Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang dibaca maupun daripada ayat-ayat yang dilihat pada kejadian makhluknya, supaya manusia sentiasa dalam keadaan, dalam hubungan yang baik dengan Al-Quranul Karim, dan supaya mereka sentiasa mencari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa limpah kurnianya, iaitu kurniaan Allah yang lebih hakiki di akhirat, tanpa mereka melupakan bahagian mereka dalam hal keduniaan, dalam kehidupan mereka di dunia ini, supaya mereka tidak tertipu dengan keindahan dan kemewahan hidup di dunia, kesenangan dan limpahan harta serta kemegahan dan kemasyhuran, supaya semua itu tidak akan mampu untuk membawa mereka kepada keburukan, kepada keingkaran, kepada perbuatan yang keji yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya Al-Quran pada ayat ini telah memberikan amaran dan ancaman, maka ia sesuai kerana ia menangani setiap umat dan setiap kumpulan manusia itu dengan suatu perubatan atau ubat yang sesuai, yang serasi dengannya. Termasuklah ubat-ubat yang berupa keamanan dan kepercayaan serta ketenangan apabila iman telah berakar umbi di dalam hati manusia. Apabila manusia sentiasa dalam keadaan merasai pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, sama ada secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Tatkala manusia bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, maka Al-Quran memberikan ubat-ubat yang seumpama itu, memberikan ubat dalam bentuk amaran, bentuk ancaman. Kerana ancaman dan amaran itu sesuai tatkala manusia dikuasai oleh syahwat pada nafsu mereka. Apabila manusia menjadikan dunia dan perhiasannya sebagai matlamat utama kehidupannya, maka Al-Quran sentiasa menangani permasalahan manusia dengan sesuatu yang sesuai dan serasi dengan keadaan manusia ketika itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah surah ini, iaitu suratul A'raf ini, selesai menceritakan kepada kita tentang apa yang berlaku pada beberapa orang Rasul dan pengalaman mereka bersama kaum masing-masing. Dan surah ini juga telah menjelaskan beberapa sunnatullah pada makhluk-makhluknya. Dan setelah surah ini juga memberikan amaran dan ancaman, maka ketika ini surah Al-A'raf ini mengalihkan pandangan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu baginda tentang hasil ataupun keputusan yang terakhir, iaitu bagi menguji
negeri-negeri ataupun penduduk-penduduk negeri, iaitu kota Mekah dan sekitarnya, dan apakah yang tersingkap daripadanya berupa hakikat-hakikat yang berkaitan dengan tabiat atau kebiasaan kekufuran dan juga keimanan itu. Lalu surah ini menyatakan pula dalam ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-101. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Yang bermaksud, negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebahagian daripada khabar beritanya kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata, yakni mukjizat. Sesudah itu mereka tidak juga beriman kepada apa yang mereka telah dustakannya dahulu. Demikianlah Allah meteraikan di atas hati-hati orang yang kafir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada ayat ini yang berbunyi tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha, iaitu negeri-negeri tersebut yang panjang tempohnya atau perjalanannya dengan sejarah masing-masing, yang awalnya tidak diketahui oleh kaum wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya, iaitu negeri-negeri yang melibatkan kaum Nuh, 'Ad, Thamud dan kaum Syuaib. Naqussu 'alaika min anba'iha, yang kami perincikan, yang kami ceritakan, yang kami bentangkan kisahnya kepadamu dan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaummu, yang terkandung di dalamnya pelbagai pengajaran dan ibrah, dan ia merupakan suatu bentuk tasliyah, sebagai suatu bentuk motivasi kepadamu ya Muhammad, dan sebagai suatu yang akan menetapkan pendirianmu dan menetapkan semangatmu, pada masa yang sama akan menyokong kamu dalam apa yang kamu bawakan dalam dakwahmu kepada umatmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apakah lagi yang ceritakan dalam ayat ini? InsyaAllah akan kita sambung dalam pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.